والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 10, baris yang ketiga daripada atas. Muka surat 10, baris yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka inilah daripada sifat wujud sampailah kepada sifat kalam, ataupun maka inilah sifat nafsiyah, sifat salbiyah dan sifat ma'ani. Maka inilah nafsiyah, salbiyah dan ma'ani, bermula daripada sifat wujud sampailah kepada sifat kalam. Sifat wujud, sifat nafsiyah, qidam baqa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah. 5 tu sifat salbiyah, qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, kalam. 7 ma'ani. Jadi daripada wujud sampai ke kalam, sifat nafsiyah, salbiyah dan juga ma'ani. 13 sifat. 13 sifat. Sebab belum masuk lagi ni sifat maknawiyah yang 7, bermula daripada kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman. Belum masuk lagi ni. Baru pembicaraan daripada sifat wujud sampai ke sifat kalam, 13 sifat. Kemudian pembahagian sifat 20 daripada wujud sampai ke kalam, baru didatangkan nafsiyah, salbiyah dan ma'ani. Jadi kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman, 7 sifat yang dipanggil sifat maknawiyah, belum lagi dibicarakan. Jadi 13 sifat ni. Maka inilah sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, yakni sifat wujud sampai ke kalam, 13 sifat serta segala lawannya. Lawan bagi 13 sifat, dan segala dalilnya, segala dalil bagi 13 sifat yang wajib bagi Allah, dan dalil bagi segala lawan bagi 13 sifat yang wajib. Yang wajib ni wajib pada syarak. Yang wajib ni wajib pada syarak. Kita, yakni mukallaf, ketahui akan dia, akan 13 sifat serta segala lawannya dan segala dalilnya. Yang wajib kita ketahui akan dia atas jalan tafsil. Atas jalan tafsil ni maknanya pergi kepada 13 sifat segala lawannya. 13 sifat dan segala lawannya atas jalan tafsil. Atas jalan tafsil pada qaul yang rajih, qaul yang kuat dalil, iaitulah qaul yang rajih, qaul Imam Asy'ari. Qaul Imam Asy'ari. Qaul Imam Asy'ari, hak wajib atas kita tiap-tiap mukallaf
mengetahui akan dia akan 13 sifat serta segala awalnya atas jalan tafsil. 13 sifat jua. Adapun 20 sifat dia akan bicara di hadapan. Hak 20 sifat. Jadi yang wajib atas kita ni mukallaf lah. Yang wajib kita, yang wajib pada syarak kita ni, kita mukallaf. Mukallaf ni yang baligh serta berakal, ketahui akan dia atas jalan tafsil, atas jalan terperinci. Ini qaul yang rajih, pandangan ulama yang kuat dalil, iaitu qaul Imam Asy'ari. Hak 13 sifat. Hak ni mengulangi kembali di permulaan sifat, permulaan bicara hak berkaitan dengan hak wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang atas jalan tafsil. Hak di muka surat dahulunya, di muka surat di muka surat 5. Di muka surat 5 dahulu. Di muka surat 5 baris yang ke-13 daripada atas. Tapi hak ni memang saya sentiasa ulang-ulang ni. Di muka surat 5 baris yang ke-13 daripada atas. Dan setengah daripada sifat kesempurnaan itu, barang yang ni sifat yang wajib diketahui akan dia akan barang akan sifat atas jalan tafsil, atas jalan tafsil, atas jalan terperinci, atas jalan satu-satu, iaitu sifat yang wajib diketahui atas jalan tafsil 13 sifat. 13 sifat. Sad, pe, alif, te. Adapun sifatun sad, pe, te marbutah itu mufrad, satu. Ni 13 sifat. Sad, pe, alif, te. Cuma kita ni nak baca tu lah. Kita nak baca tu. Nak baca macam mana? Sifat. Gitu jadinya tau. Sad, pe, alif, te. Kita kena baca sifat. Kalau sad, pe, te marbutah, sifat. Gitu. Ada ni. Sad, pe, te marbutah. Hak ni sad, pe, alif, te tu. Apa? Te perahu orang panggil. Te lah, te perahu. Hak te marbutah dipanggil te sanggul. Jadi sad, pe, te marbutah. Sad, pe, alif, te. Tu kena ingatlah. Dia kalau satu sifat, kalau banyak jamak sad, pe, alif, te sifat. Dia gitu. Macam kita bicara hak sifat nafsiyah dengan sifat salbiyah tu lah, dengan sifat ma'ani tu kan, hak kita bicara muka 10 tu kan. Dan sifat yang pertama daripada segala sifat ini, sak peta, dinamakan sifat nafsiyah. Ya dia aja gitu deh. Bukan sifat nafsiyah sebab satu je. Dan yang 5 kemudian daripadanya sifat salbiyah. Dan yang 7 kemudian daripadanya sifat ma'ani. Dia kena sak pe alif te. Dia lafaz jamak tu. Iaitu 13 sifat atau 20 sifat atas khilaf yang lagi akan datang. Khilaf di kalangan mutakallimin, di kalangan ulama-ulama kalam, ulama tauhid, berbeza pandangan. Satu pandangan 13 sifat, satu pandangan 20 sifat yang wajib atas mukallaf
mengetahui dan berpegang secara tafsil. Dan kaul yang rajih, kaul yang kuat dalil itu kaul yang pertama. Mana kaul yang pertama? 13 sifat. Itu kaul yang rajih. Dan 7 yang tinggal lagi itu, 7 yang tinggal daripada 20 sifat, 13 je. 7 lagi itu kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman, wajib diketahui akan dia atas jalan ijmal. Jadi 13 sifat atas kaul yang rajih, 20 sifat atas kaul yang masyhur. Ini saya ulang semua. Tetapi sebelum daripada mengetahui dan berpegang atas jalan tafsil, terlebih dahulu wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara ijmal. Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya, yang mana permulaan di muka surat 4, pembicaraan di permulaan surat 4 itu, baris yang ke 12 daripada atas itu, permulaan bicaranya selepas habis bicara Islam, iman dan ihsan. Jadi surat 4 baris yang ke-12 daripada atas tu, itulah permulaan pembicaraan ilmu tauhid, bicara bab iman. Tapi dalam kitab Faridatul Faraid ni comel, dimulai dengan pengenalan ilmu, kemudian bicara berkaitan dengan manfaat ilmu, apa faedah kita belajar ilmu tauhid. Faedah belajar ilmu tauhid adalah dapat kemenangan dan as-sa'adah al-abadiyah dia panggil. Dapat kemenangan dan kebahagiaan yang kekal abadi di hari akhirah dengan bahawa syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu faedah belajar ilmu tauhid. Itu dibicara di musuh 3 dahulu. Faedah belajar ilmu tauhid adalah dapat kemenangan dan beruntung yang kekal abadi. As-sa'adatul abadiyah. Kebahagiaan ni beruntung, kebahagiaan yang kekal. Mana? Syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kerana syarat syurga Allah adalah iman, syarat syurga Allah adalah tauhid. Jadi nak bicara bab syurga-syurga, belajar ilmu tauhid molek. Itu faedah belajar ilmu tauhid, akan dapat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab syarat syurga adalah tauhid. Miftahul jannah la ilaha illallah. Nabi kata Miftahul jannah la ilaha illallah. Anak kunci syurga adalah la ilaha illallah, tauhid. Itu faedah belajar ilmu tauhid. Kemudian syurga ni, syurga direct ataupun syurga terlebih dahulu diseksa di dalam api neraka jahanam sebab derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak selamat daripada neraka jahanam, pergi kepada amal soleh. Itu faedah belajar ilmu fiqh dan faedah belajar ilmu tasawuf. Faedah belajar ilmu tauhid untuk jadi orang yang beriman, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang beriman, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan dapat syurga. Tapi dapat syurga ni, kalau dosanya banyak, kena masuk neraka jahanam terlebih dahulu. Jadi faedah belajar ilmu tauhid adalah untuk selamat daripada kekal neraka Allah yang 6 lapis. Jadi kita nak bicara bab syurga ni, permulaan bicara dahulu untuk selamat daripada kekal neraka Allah 6 lapis. Kita maklum kan, neraka Allah ada 7 lapisan. Neraka jahanam, neraka lapis atas sekali,
itu tempat keseksaan orang-orang yang beriman yang berdosa. Kemudian 6 lapis neraka bawah tu, itu dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Neraka Jahannam selepas keluar habis orang-orang yang beriman yang diseksa dalam neraka Jahannam akan dikharapkan, diruntuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi faedah belajar ilmu tauhid, faedah belajar ilmu akidah beriman adalah untuk selamat daripada kekal neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak selamat dari neraka Jahannam. Tetapi orang yang beriman, yang banyak dosa, yang akan diseksa dalam neraka Jahannam, akhirnya akan dapat keuntungan juga, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Lepas daripada selamat daripada kekal neraka Allah, nak selamat pula daripada neraka Jahannam. Itu pergi kepada amal soleh, taat zahir, taat batin, mengerjakan ketaatan taat zahir, taat batin, meninggalkan maksiat zahir, maksiat batin. Itu faedah daripada belajar ilmu fiqh dan faedah daripada belajar ilmu tasawuf. Tapi sebelum nak bicara nak selamat dari neraka Jahannam, bicara selamat daripada kekal neraka Allah terlebih dahulu. Itu permulaan, itu ilmu tauhid, ilmu bab bicara iman. Kalau tauhid iman tidak dibicarakan, fiqh tasawuf tidak ada manfaat, tidak ada faedah. Sebab kalau tidak selamat dari neraka Allah, berpegang dengan akidah yang kufur contohnya, fiqh comel macam mana pun, tasawuf comel macam mana pun, tetap kekal neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi faedah belajar ilmu tauhid adalah untuk dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kitab Faridah ni didatangkan pula takrifan agama. Agama ni perhimpunan hukum hakam yang datang daripada Allah melalui Nabi SAW. Dengan agama inilah kita akan selamat dan berjaya dunia dan akhirat. Kemudian didatangkan pula tandaan orang beragama yang sebenar. Ada 4. Yang pertamanya orang yang sah i'tiqad. Mereka yang berpegang dengan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, itu yang pertama. Untuk sah i'tiqad, itu tanda orang yang beragama. Yang kedua, pergi kepada benar qasad, iaitu menunaikan ibadah dengan ikhlas. Jadi dalam kitab Faridatul Faraid memulai tanda orang beragama yang sebenar ni dengan 2 kesucian. Yang pertama, kesucian akidah. Yang kedua, kesucian dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesucian akidah dalam suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas tu, Qul huwallah tu. Suratul Ikhlas itu kesucian akidah. Ikhlas ni suci lah. Ikhlas ni suci. Suci mana? Suci daripada mengsyirikkan Allah Subhanahu wa taala, dimulai dengan Qul huwallahu ahad. Tu keesaan. Hak tu hak mula-mula sekali, hak suratul Ikhlas. Kesucian dan hak mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kitab Faridah disusuli dengan ikhlas, kesucian hati, beribadah semata-mata kerana Allah. Ini tanda orang beragama yang sebenar. Dimulai dengan kesucian akidah, disusuli dengan kesucian hati. Kesucian akidah, kesucian hati ini semua kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ni akidah yang suci ataupun akidah yang syirik, tu masing-masing dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah ni suci kerana Allah ataupun riak kerana selain dari Allah, kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hak kita boleh tonjolkan adalah hak ketaatan zahir. Orang boleh nampak kita semayang, orang boleh nampak kita puasa,
Orang boleh nampak kita bayar zakat, orang boleh nampak kita menunaikan haji, orang tengok kita ngaji Quran, orang tengok kita berzikir, orang tengok kita menutupi aurah, orang tengok kitanya cakap kabur tu tertib terning, tingkah laku kita tertib terning, comel je, cakap pun comel, akhlak pun comel, tu orang nampak. Tapi kesucian akidah masing-masing dengan Allah. Kesucian hati beribadah, melakukan perintah Allah tu semata-mata kerana Allah, bukan kerana selain Allah. Hanya Allah yang mengetahui. Jadi kadang-kadang kita ni hak kita dengan Allah. Orang tak tahu bab kesucian akidah, orang tak tahu bab kesucian hati kita ni. Kadang-kadang orang yang penting hanya pandangan zahir, dia peduli tu. Dia zahir tadi ya. Nampak comel. Orang pula puji orang angkat, orang sanjung, orang berdepan. Dia bagus, orang yang baik. Sebab apa? Tertonjolnya seumpama tu. Tapi macam mana dengan dua kesucian yang pertama dalam kitab Faridah? Kesucian i'tikad, kesucian tauhid kita kepada Allah, dan kesucian hati beribadah semata-mata kerana Allah. Hak ni kalau tak ada keikhlasan, maka hak ni tak akan dipedulikan. Sebab itulah ini hak agama kita, agama yang suci. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Agama yang suci. Agama suci ni dia kepada keikhlasan kita dengan Allah, dimulai dengan pegangan yang suci dan dengan kosak hati yang suci. Bukan dinafikan hak zahir tadi, jangan salah faham. Semayang, puasa, zakat, haji tu rukun Islam waktu. Tak ada wak-wak kecil waktu. Tapi hak zahir waktu. Tapi hak kita dengan Allah macam mana? Ada kitab Faridatul Faraid. Bukan didatangkan pula Islam, iman, ihsan. Islam, iman, ihsan. Selesai. Barulah dimulai di muka 4 tu. Bahagian ke-12 daripada atas. Itulah permulaan bicara hak berkaitan dengan ilmu tauhid. Itu permulaan bicara berkaitan dengan ilmu tauhid. Permulaan barang yang wajib pada syarak. Permulaan barang yang wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf. Ini wajib aini, ni wajib fardu ain. Wajib atas tiap-tiap. Wajib atas tiap-tiap. Ini fardu ain. Hak mana hak permulaan? Ni gila lopak. Hak permulaan tak bercara. Tu tak ada agama tu. Itu bukan beragama. Permulaan yang wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf. Siapa mukallaf? Iaitu orang yang akil, berakal, lagi baligh sampai umur. Sama ada laki-laki ataupun perempuan itu bahawa mengenal ia akan Allah Subhanahu wa taala, artinya mengetahui segala hukum sifatnya dan segala hukum ketuhanannya, dan mengetahui segala membawa kepada mengenal mereka itu daripada barang yang bergantung dengan Rasul. Jadi permulaan agama mengenal Allah, mengenal Rasul. Itu permulaan agama atas tiap-tiap mukallaf. Kemudian kita ni mukallaf, berakal serta baligh. Apakah yang menjadi kewajipan atas kita mukallaf ni? Orang yang berakal serta baligh ni, apakah kewajipan yang pertama-tama pula kita dengan anak isteri kita? Apakah kewajipan yang pertama-tama? Ajar mengenal Allah, mengenal Rasul. Itu kewajipan pertama-tama kita pula. Kewajipan pertama-tama ni kita orang mukallaf. Kewajipan kita kepada isteri, pada anak-anak, yang pertama-tama mengenal Allah, mengenal akan hukum bagi sifat Allah. Sifat wajib tentu sungguh bagi Allah, sifat mustahil tentu tak bagi Allah. Kemudian permulaan agama mengenal akan Allah Subhanahu wa taala, mengetahui akan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya mengenal, mengetahui secara ijmal. Artinya mengenal dan mengetahui secara ijmal. Mana secara ijmalnya? Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kesempurnaan.
yang tidak terhingga banyaknya. Bukan sifat 13, bukan sifat 20 hak mula-mula. Faham tak ni? Bukan sifat 13, bukan sifat 20, wujud sampai ke kalam atau wujud sampai ke kaliman. Hak permulaannya kita mengenal Allah, kita mengetahui dan berpegang Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Maha suci Allah daripada sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Apakah dalil Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan? Apakah dalil maha suci Allah bersifat kekurangan? Dalilnya ada alam, ada langit, ada bumi. Sifat kesempurnaan bagi Allah bukan 13. Sifat kesempurnaan bagi Allah bukan 20. Sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga banyaknya. Faham tak ni? Tidak terhingga banyaknya. Bukan banyak. Banyak ni 1 juta. Banyak ni 1 bilion. Ni bukan banyak. Tidak terhingga bilangannya. Faham? Makna bukan sebilion, bukan setrilion. Tidak terhingga bilangannya. Setakat tu sudah. La uhsi sana'an alaika kama asnaita ala nafsik dia. Makna sifat kerana kesempurnaan Allah tidak terhingga banyaknya. Yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kita berpegang atas jalan ijmal, atas jalan kasar, atas jalan ringkas. Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan sifat yang wajib bagi Allah. Maha suci Allah bersifat kekurangan. Sifat kekurangan adalah sifat yang mustahil bagi Allah. Kita pun berpegang akan hukum bagi sifat. Manapun sifat kesempurnaan tentu sungguh di zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat kekurangan maha suci, itu hukum dia. Sekarang sifat kesempurnaan bagi Allah sifat yang wajib bagi Allah. Sifat kekurangan sifat yang mustahil bagi Allah, yang kita berpegang akan hukum dia. Hukum dia mana? Tentu sungguh Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Dan sifat kekurangan kita pun berpegang tentu tak sama sekali sifat kekurangan bagi zat Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita sebut maha suci Allah daripada sifat kekurangan. Macam kita bicara sifat mustahil, sifat lemah, sifat mustahil, lawan pada sifat kudrah. Sifat lemah tentu tak sama sekali, ataupun maha suci Allah dari sifat lemah. Maha suci Allah daripada sifat jahil. Maha suci Allah daripada sifat pekak, buta, bisu. Itu mana kita berpegang akan hukum. Sifat mustahil tentu tak di zat Allah Subhanahu wa taala, kita pun sebut maha suci Allah daripada sifat mustahil. Itu pegang hukum. Jadi sifat kekurangan, sifat mustahil bagi Allah, berpegang akan hukum dia. Tentu tak sama sekali sifat mustahil di zat Allah, ataupun kita sebut maha suci Allah daripada sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Itu secara ijmal. Barulah sifat 13 ataupun sifat 20 atas jalan tafsil, atas jalan satu-satu terperinci. Ijmal, tafsil. Ijmal, tafsil. Ini pun saya sebut ulang-ulang. Ijmal, ringkas. Tafsir, terperinci. Ijma' secara borong. Tafsir secara runcit. Kena gitu. Ijma' secara kasar. Tafsir secara halus. Gitulah. Kan kita kan dua ni jangan tinggal lah. Ijmal, tafsir. Ijmal, tafsir. Jangan lupalah perkataan tu. Contoh rukun iman tu lah. Kita beriman dengan sekalian malaikat. Itu secara ijmal. Malaikat 10 tu secara tafsil. Kita beriman dengan sekalian kitab. Itu secara ijmal. Secara tafsir 4 kitab. Taurah, Injil, Zabur dan Quran. Beriman dengan sekalian rasul. Itu ijmal.
Ramai rasul-rasul yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ijmal, ramai. Secara tafsir 25 rasul tu. Tu secara tafsir. Seorang dia 25 tu wajib kita beriman secara satu-satu. Nuh Rasulullah, Lut Rasulullah, Zulkifli Rasulullah, Syuaib Rasulullah, Ilyasa Rasulullah, Ilya Rasulullah. Tu. Hak 25 tu secara seorang-seorang. Adakah Rasul 25? Rasul ramai. Itu secara ijmal. Jadi hak sifat kesempatan bagi Allah ni secara ijmal. Hak sifat 13 ataupun sifat 20 secara tafsil. Secara perinci sungguh-sungguh. Huram molek sifat wujud, huram molek sifat kidang, huram molek sifat baqa. Bukan apa saja ni. Huram molek sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadih tu. Bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang berkena huram molek. Kalau huram molek sini tak terpengaruhlah dengan ajaran-ajaran yang terpesong yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan segala makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kena huram molek situ. Bersalahan Allah Ta'ala akan segala yang baru pada zat. Bersalahan Allah Ta'ala akan segala perkara yang baru pada sifat. Bersalahan Allah Ta'ala tak serupa. Bersalah mana tak serupa. Bersalah mana tak serupa Allah Ta'ala dengan segala yang baru pada perbuatan. Kena perici. Mukhalafah pada zat, mukhalafah pada sifat, mukhalafah pada perbuatan. Bukan hafal. Ada orang dia kata sifat 20 hafal. Lepas tu zikir sifat 20 meresap dalam hati. Itu bukan. Itu bukan jalanan sifat 20. Tu awal-awal lagi dah tak betulnya. Sebab sifat 13 ataupun sifat 20 ni atas jalan tafsir, bukan hafal. Apa makna qiyamuhu ta'ala binafsi? Apa makna wahdaniyah? Wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada perbuatan. Apa makna wahdaniyah pada perbuatan? Kena pahalusi lah. Allah bersifat dengan sifat kudrah. Apa makna sifat kudrah Allah? Apa makna sifat iradah Allah? Kena perici lah. Semua orang hafal belaka sifat 20. Boleh katakan kita orang Melayu ni daripada budak lagi lah wujud kidang bakok tu. Umur berapa tak tahulah. Hak ingat wujud kidang bakok. Sebab apa? Sedar-sedar ingat dah. Kau umur berapa? Hak ngapa wujud kidang bakok tak umur berapa? Umur belasan. Kalau menengah baru ngapa? Ada. Kita sedar tak sedar apa dah? Gitu. Tu kan? Ketua baru-baru ngaji wujud kidang bakok. Tak ada gitu. Maknanya kita ingat tak ingat kita dah wujud kidang bakok. Ada ni. Mana hafal belaka wujud kidang bakok. Tapi bicara bab mukhalafatuhu ta'ala lil hawadih terpesong kadang-kadang. Bicara bab wahdaniyah pada perbuatan, kudrah, iradah, ilmu, bab qada dan qadar terpesong mudah-mudah. Walha semuanya hafal sifat 20. Sebab apa? Sifat 20 bukan hafaz. Sifat 20, sifat 13 ataupun 20 wajib mengetahui dan berpegang atas jalan tafsil. Terperinci, halusi satu-satu. Hak tu hak permulaan yang wajib atas tiap-tiap mukallaf. Kalau tak ada ni, tak ada semayang, tak ada puasa, tak ada zakat, tak ada haji dan amal-amal ibadah yang lain. Ada ni. Jadi hak dia dalam kitab-kitab lain tu terkadang dia tak perici lah macam mana dalam kitab Faridatul Faraid ni. Batulah saya payah nak tinggal kitab Faridatul Faraid ni. Kalau tempat-tempat baru macam mana pun, kalau nak bicara kitab tauhid, Allah lah. Nak ambil kitab lain tu dia tak sama dengan kitab Faridatul Faraid. Yang memang kitab Faridatul Faraid ni kalau kitab yang sama level, ranking yang pertama. Sama ada di Fatoni ke, sama ada di Malaysia ke, di ranking yang pertama.
hak kitab Faridatul Faraid. Sebab apa? Lengkap. Lengkap di dalam pembicaraan kitab Faridatul Faraid. Setengah-setengah kitab kan diterus pergi kepada sifat 20. Kitab Faridah dah. Sifat 13 ataupun sifat 20. Setengah kitab dia tak ada dah. Tak ada dah 13, dah sebut 13. Disebut sifat 20 lalu dah. Dia tak sebut sifat 13. Walahal jalanan Imam Asy'ari, jalanan yang rajih, jalanan yang kuat dalil, jalanan yang muktamad adalah sifat 13. Cuma masyhur kita sifat 20. Tapi kadang-kadang kitab ni diterus pergi kepada sifat 20. Kitab Faridah dah. Dalam kitab Faridah ni bukan sifat 20 sampai kaunuhu mutakalliman. Sifat 24 pun ada dalam kitab Faridah ni. Sifat idrak, sifat takwin, kaunuhu mudrikan, kaunuhu mukawwinan. 24 sifat dalam kitab Faridatul Faraid ni. Tapi sebelum nak bicara 20 ke 24 tu dalam kitab Faridah kita jumpa, kitab lain tak jumpa. Kalau sebelum baca bicara 20 sifat dalam kitab Faridatul Faraid, 13 hak yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang atas jalan tafsil 13. Ini jalanan yang rajih, jalanan yang kuat dalil, jalanan yang muktamad, jalanan Imam Asy'ari. Kemudian kalau setengah-setengah kitab tu kok dia tak ada cerita hak ijmal. Terus pergi kepada 20 sifat. Ni orang belajar sifat 20 dengan guru yang tidak belajar atau guru yang tidak mursyid, yang haram dia mengajar, yang haram kita belajar dengan dia, akhirnya sifat Allah 20 je. Asma Allah 99 dah. Tiba-tiba sifat Allah 20 je. Sebab apa? Tu dalam kitab sebut 20. Kitab dah sebut pun lebih daripada 20. Tu kitab reka. Kalau kitab perici kok, ni kitab Faridatul Faraid. Permulaan agama mengenal Allah, mengetahui akan sifat Allah. Dan sifat Allah, sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga banyaknya. Tu nak kenal tu kan. Dan nak kenal macam mana sifat kesempurnaan tu tidak terhingga bilangannya, kita mengetahui dan berpegang atas jalan ijmal. Banyak sifat kesempurnaan bagi Allah. Banyak mana sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga bilangannya. Bukan 1 juta, bukan 1 berilion, 1 trilion pun bukan. Tidak terhingga bilangannya secara ijmal. Ni kewajipan mula-mula mengenal Allah ni. Kalau sifat Allah 20 je, tak kenal Tuhan gitu. Tapi dia kata dia belajar gitu lah, dia kata. Tu salah guru gitu. Tu salah guru. Belajar ilmu tauhid dengan guru yang tidak berguru, guru yang tidak mahir, hukumnya haram. Bawa pada pegangan salah pegangan gitu. Sifat Allah 20 je. 13 ataupun 20 atas jalan tafsil. Macam kita baca sifat Rasul. Sifat Rasul 4. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Tu je sifat Rasul. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Tu je. Sifat sempurna sebagai seorang manusia di Rasulnya banyak. Tapi taklah sampai tidak terhingga bilangan. Sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga bilangannya. Sifat sempurna di Rasul banyak. Hanya Allah yang mengetahui. Tapi tidak terhingga. Dah bukan macam sifat kesempurnaan bagi Allah. Allah Tuhan, Rasul manusia. Jadi sifat sempurna di Rasul ni sempurna kamal basyari, sempurna nisbah seorang manusia. Tapi banyak sifat sempurna yang ada di Rasul. Sidik, amanah, tabligh, fatanah tu secara tafsil, secara ijmal
Rasul bersifat dengan sifat sempurna, nisbah seorang manusia. Banyak dia Rasul. Kalau kita perici kok, sifat berani. Berani lawan dia penakut. Jadi nisbah seorang manusia berani dengan penakut ni mana yang sempurna? Berani, Rasul berani. Tapi itu dah perici lah tu secara ijmal. Faham tak ni? Hak kena pericinya sidik. Sidik kena perici molek. Apa makna Rasul bersifat dengan sifat sidik? Amanah. Kena perici molek. Apakah makna Rasul ni bersifat dengan sifat amanah? Rasul ni menyampaikan tabligh. Apakah makna Rasul menyampaikan? Itu kena perici. Bukan hafal. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Hafal dak padang gitu. Dia kena secara tafsil. Apa makna Rasul ni bersifat dengan sifat benar? Apakah makna Rasul bersifat dengan sifat amanah? Apakah makna Rasul bersifat dengan sifat tabligh, sifat fatanah, sifat cerdik? Kena perici. Tapi bukan sifat Rasul 4. Itu secara tafsil. Faham tak ni? Jadi dia bab-bab ni kena halusi molek lah. Kitab Faridah cukup comel. Kitab Faridah cukup comel. Jadi dimulai dengan hak secara ijmal, Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Maha suci Allah daripada sifat kekurangan. Mustahil Allah bersifat dengan sifat kekurangan. Kita pun berpegang sifat kekurangan. Tertudak sama sekali di zat Allah dengan bahawa Maha suci Allah dari sifat kekurangan. Apakah dalil Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan? Apakah dalil Allah Maha suci daripada sifat kekurangan? Dalilnya ada langit, ada bumi. Barulah pergi pada sifat 13 ataupun sifat 20. Sifat 13 atas jalanan Imam Asy'ari. Itu jalanan qaul pandangan ulama yang rajih, yang kuat dalil. Qaul pandangan ulama yang mu'tamad. Wujud sampai ke kalam. Ni. Dia pun hurah balik ni di sini ni. Maka inilah sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, tiga bahagian. Wujud sampai ke kalam, 13 sifat serta segala lawannya dan segala dalilnya yang wajib kita ketahui akan dia, akan 13 sifat serta segala lawan ni atas jalan tafsil. Tafsil tepesat ya lam, bukan tepe sing ya ra, bukan. Tafsir ini tafsil atas jalan terperinci pada qaul yang rajih, qaul yang kuat dalil, iaitulah qaul yang rajih yang kuat dalil, qaul Imam Asy'ari. Qaul Imam Asy'ari. Hak 13 sifat yang wajib atas kita ketahui akan di atas jalan tafsil beserta dengan segala dalil. Segala dalil bagi sifat yang wajib hak 13, segala dalil hak sifat yang mustahil lawan kepada 13 tu. Dia bukan kata kita berpegang sifat wajib sahaja, wajib berdalil. Kita berpegang sifat mustahil pun wajib berdalil juga. Kita berpegang sifat wajib, kita berpegang akan hukum dia. Sifat wajib 13 ni tentu sungguh di zat Allah Subhanahu wa taala beserta dengan dalil. Dan kita berpegang akan hukum bagi sifat yang mustahil 13 ni. Kita berpegang hukum dia dengan bahawa sifat al-mustahil 13 tentu dak sama sekali di zat Allah Subhanahu wa taala, beserta dengan dalil juga. Beserta dengan dalil. Apakah dalil kita pegang sifat yang wajib bagi Allah? Sifat wujud contohnya, sifat kidam baka contohnya, sifat kudrah iradah contohnya. Dalil ada langit, ada bumi. Itu dalil akli, dalil akal. Dalil ayat Al-Quran, dalil Allah bersifat dengan sifat wujud. Dalil kidam bakok tu pun menjadi dalil Allah bersifat dengan sifat wujud.
Dalil kidam baka. Huwal awwalu wal akhiru. Itu dalil kidam baka. Dan ia juga menjadi dalil bagi sifat wujud Allah. Bila Allah ni ada tidak ada permulaan, bila Allah ni ada tidak ada kesudahan, menjadi dalil Allah adalah bersifat dengan sifat wujud. Ada ni. Dalil Allah esa. Qul huwallahu ahad. Dalil Allah esa, dalil Allah ada. Dalil Allah bersifat dengan sifat qudrah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ia ya Allah atas satu amat kuasa. Allah ni amat kuasa. Itu dalil kekuasaan Allah yang bersifat dengan sifat qudrah, menjadi dalil Allah ada. Faham tak ni? Dalil keesaan, dalil kekuasaan, apa pula menjadi dalil bagi wujud Allah? Dah Allah esa, ada tak? Ada. Allah amat kuasa, ada tak Allah? Ada. Hati jelah dalil wujud. Dalil wujud mudah je lah. Mana dalil wujudnya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mana dalil wujudnya? Ar-Rahmanir Rahim. Pemurah penyayang. Yalah. Allah pemurah penyayang. Allah ada ke tak? Dalil wujudnya Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Ada ke tak? Itu dalil wujud. Dalil wujud dia pakai dalil Al-Quran. Mudah. Ni dalil akal juga. Apakah dalil Allah Ta'ala ada? Ada langit, ada bumi. Itu dalil akal. Kemudian lawan kepada sifat wujud. Lawan kepada sifat wujud, sifat Adam. Ain, dal, mim. Itu Adam. Kita ni sifat wajib jelah kita bahasa Arab. Sifat mustahil bahasa Melayu. No. Sifat wajib wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala al-hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsih. Sampai ke kalam, sampai ke mutakalliman, sidik, amanah, tabligh, fatanah, semuanya kau Arab belaka. Lawang dia? Lawang dia. Wujud lawang dia tak ada. Mana wujud lawang tak ada? Tak ada bahasa Melayu, wujud bahasa Arab. Kidam lawang dia baharu. Kidam bahasa Arab, baharu bahasa Melayu. Sidik lawangnya dusta. Tak betul gitu. Tapi gitu kita dah. Orang tu kita ajar kita hak sifat wajib je bahasa Arab. Sifat mustahil tu tak ajar ke bahasa Arab tau. Dan kalau sidik lawan dia kazib. Kalau amanah lawan dia khianah. Kalau tabligh lawan dia kitman. Kalau fatanah lawan dia baladah. Pernah ajar gitu? Wujud lawan dia Adam. Kidang lawan dia hudus. Baqa lawan dia fana. Mukhalafah lawan dia mumasalatuhu ta'ala al-hawadith. Mumasalah, serupa Allah dengan yang baru. Itu lawan pada mukhalafah. Mana kita? Dah reti kan Arab? Jelas bukan sebab sifat wajib bagi Allah dan Rasul. Memang kita diajar dengan bahasa Arab. Sifat Rasul pun memang kita tahu gitu dah. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Kan ada raja kita benar, lepas tu kepercayaan, lepas tu menyampaikan, lepas tu cerdik. Ada? Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Jadi bahasa Melayu dah. Jadi lawan pada sifat wujud Adam. Tak ada Allah dok sama sekali. Kita pegang. Maha suci Allah daripada tak ada. Tak ada Allah dok sama sekali. Kita pegang di akidah. Apakah dalil? Tak ada Allah dok sama sekali. Apakah dalil? Baharu Allah dok sama sekali. Apakah dalil? Binasa Allah dok sama sekali. Dalil ada alam ini juga. Ada langit bumi juga. Apakah dalil? Allah maha suci daripada lemah. Maha suci Allah daripada jahil. Maha suci Allah daripada pekak, buta contohnya. Dalilnya ada langit, ada bumi.
Jadi dalil bagi sifat yang wajib adalah dalil yang sama bagi sifat yang mustahil. Ada ni. Dalil bagi sifat yang wajib, kita pegang sifat wajib tentu sungguh di zat Allah, adalah dalil yang sama kita berpegang sifat mustahil tentu dak sama sekali di zat Allah Subhanahu wa taala. Tak ada Allah dak sama sekali. Baharu Allah dak sama sekali. Binasa Allah dak sama sekali. Dalilnya sama dengan dalil bagi sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengetahui akan 13 sifat dan segala lawannya, lawan 13 sifat dan segala dalilnya yang wajib kita ketahui akan dia atas tafsir pada kaul yang rajih, iaitu kaul pandangan Imam Asy'ari, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang pekoh bagi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, pekohnya adalah bermazhab Syafi'i. Kalau Imam Maturidi jalanan sifat 20, pekohnya pekohnya mazhab Hanafi. Dia gini. Dia biasanya gini. Kalau di satu-satu tempat, kalau pekohnya bermazhab Syafi'i, biasanya tauhid dia Imam Asy'ari 13 sifat. Kalau tempat tu pekoh bermazhab Hanafi, tauhidnya jalanan sifat 20, jalanan Imam Abdul Mansur Al-Maturidi. Tapi kita ni jadi pekoh bermazhab Syafi'i, jadi tauhidnya sifat 20, jalanan Imam Abdul Mansur Al-Maturidi. Walaha jalanan yang kuat dalil, jalanan yang rajih yang mutamak, jalanan Imam Asy'ari. Yang kedua pula, kita nak mengetahui dan berpegang atas jalan tafsil, atas jalan terperinci. Sifat 20 ni rumit sikit. Rumit nak sampai 20. Hafal memang sampai 20 daripada budak lagi. Kita hafal memang sampai kaunuhu mutakalliman. Itu daripada budak lagi dah kita hafalnya. Tetapi kita nak pegang sampai ke kaunuhu qadiran, kaunuhu mutakalliman tu rumit sikit. Setakat saya jumpa juga orang kita ni hafal je 20 jalanan Imam Maturidi, tapi berpegang sebenarnya jalanan Imam Asy'ari 13 sifat. Hak lebih mudah lah. Memang hak lebih mudah jalanan Imam Asy'ari 13 sifat. Memanglah 13 dengan 20 tau. 13 dengan 20. Takkan mudah hak banyak. Bukan masalah banyak sikit ni. Memang payah sikit untuk kita memahami kaunuhu qadiran, nak beza dengan memahami Allah bersifat dengan sifat kudrah. Mudah je kita nak faham. Allah bersifat dengan sifat kudrah. Sifat kudrah Allah ni sifat yang qadimah. Sifat kudrah Allah sifat yang sedia kala. Mudah je. Sebab sifat Allah qadimah belaka, sedia kala belaka. Allah yang bersifat kudrah lah yang mengadakan segala-gala ni. Allah yang bersifat kudrah yang mengadakan segala-gala. Tu sifat kudrah. Kaunuhu qadiran, keadaan Allah yang kuasa. Apa makna keadaan Allah yang kuasa? Ada kudrah di zat Allah. Tu jalanan sifat 13. Itu bukan jalanan sifat 20. Tapi dalam kitab Parih comel lah. Dia akan huraikan makna kaunuhu qadiran jalanan sifat 13 dan kaunuhu qadiran jalanan sifat 20. Cuma hak biasa-biasa tempat kita ni kadang-kadang bawa sifat 20 jalanan Imam Abdul Mansur Al-Maturidi, tapi huraiannya sifat 13. Dah salah ke? Salah dengan jalanan sifat 20. Kalau nak hurah jalanan sifat 20, hurah moleklah dengan jalanan sifat 20. Kenapa ambil jalanan sifat 20? Tapi kaunuhu qadiran
huraian tak tepat, tak betul dengan sifat 20 tiba-tiba dihuraikan kaunuhu qadiran dengan jalanan sifat 13. Kaunuhu qadiran, keadaan Allah yang kuasa, itu terjemahan. Apa makna keadaan Allah yang kuasa? Dengan makna ada sifat kudrah di zat Allah. Tu jalanan sifat 13 tu, waktu jalanan hak muda. Dah jalan sifat 20, dah lah dia banyak, payah pula. Tu dah kita tak dah akan perici nanti. Hak jalanan sifat 20. Tapi hafal sifat 13. Kebanyakan kitanya berpegang dengan jalanan apa sifat 20, tapi berpegang dengan jalanan sifat 13. Jalanan Imam Asy'ari, qaul Imam Asy'ari, qaul yang rajih, qaul yang kuat dalil, qaul yang muktamad. 13 sifat serta dengan lawan dia. Bersalahan bagi qaul Qadi dan Imamul Haramain. Wallahu a'lam.